Selamat pagi semua. Hari ini saya Cikgu Sarah sama Cikgu Chloe dengan Cikgu Ana akan sampaikan unit 1 kepercayaan kepada Tuhan kepada kalian semua. Marilah kita start. Jadi tadi kita sudah kenalkan pelbagai agama dan tempat ibadat bagi setiap agama. Jadi sekarang marilah kita fokus kepada ajaran utama yang disampaikan oleh ajaran agama masing-masing. Tadi kawan-kawan sudah mengenalkan agama dan tempat ibadat mereka. Sekarang Aisyah, sama Wong, Siti dan Hana ingin memperkenalkan ajaran agama masing-masing kepada kita. Marilah kita berjumpa dengan mereka. Okey, sama sekali Aisyah yang ingin mengenalkan ajaran agama Islam. Okey, marilah Aisyah. Agama saya menyuruh penganutnya sentiasa memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya. Okey. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Aisyah, agama Islam merupakan sebuah agama yang menyeru penganutnya untuk sentiasa memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya. Keprihatinan ditunjukkan secara ikhlas, oleh itu kita dapat menjalinkan hubungan yang erat sama masyarakat. Okay. Seterusnya ada siapa lagi? Ini siapa? Memory. Ini Wong. Betul. Okey, seterusnya Wong ini dia ingin memberi pendapatnya tentang ajaran agama Buddha. Jadi dipersilakan Wong. Agama saya mengajar penganutnya supaya mengamalkan kejujuran. Okey. Tidak dapat dinafikan bahawa agama Buddha mengajar penganutnya untuk sentiasa bercakap benar. Keharmonian masyarakat dapat diwujudkan secara jika kita kekal bersikap jujur. Jadi kita dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan ahli masyarakat. Okey, seterusnya akan disambung oleh Cikgu Ana. Ada perempuan ini bernama Siti yang ingin menjelaskan tentang ajaran agama Hindu. Agama saya meminta penganutnya menghormati orang tua dan orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Siti, agama Hindu meminta penganutnya menghormati orang tua dan orang lain. Sebagai contoh, semasa kita bertemu dengan orang tua dan orang lain, kita haruslah menggunakan bahasa sopan, kita menggunakan bahasa kasar, serta kita meninggikan suara. Dengan berbuat demikian, kita dapat hidup dengan aman damai dalam masyarakat yang berbilang kaum kerana kita akan berlakunya pernikahan antara satu sama lain. Ada perempuan ini bernama Hana yang ingin menjelaskan tentang ajaran agama Kristian. Mas saya mengajar penganutnya supaya saling menyayangi antara satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Hana, agama dia mengajar penganutnya supaya saling menyayangi antara satu sama lain. Misalnya, jika kawan anda menghadapi masalah dalam pembelajaran dan meminta bantuan daripada anda haruslah memberikan bantuan kepada dia. Amalan nilai kasih sayang yang tunjukkan boleh membawa kepada kesejahteraan sejahtera. Seterusnya saya akan syurahkan kepada Cikgu Chloe. Setelah memahami tentang ajaran penting dalam berbagai agama, marilah kita teruskan dengan sesi aktiviti. Murid-murid boleh mengamalkan ajaran yang kita belajar tadi dalam menyelesaikan situasi tersebut. Marilah kita lihat situasi yang pertama. Situasi yang pertama,
tadi, yaitu murid laki ini yang berjumpa dengan seorang penulis yang memintakan duit dalam perjalanannya ke sekolah. Patukah Abi memberi uang saku kepada penulis ini? Satu. Oke, jangan rush dulu, oke. Cikgu akan berikan 42 menit untuk berpikir dan berbincang. Tapi bukan semua orang akan bertindak sama, jadi jangan ikut-ikut jawaban kawannya. Kamu pikir, kalau Anda ialah Aldi, apa yang Anda akan buat dan kenapa kamu bertindak demikian? Oke, 2 menit start dari sekarang. Boleh pikir lagi, selain menerima uang, apa lagi yang boleh kamu buat? Semua siap bincang sudah? Sudah. Oke. Coba tengok semua murid sudah siap berbincang. Jadi ada siapa mau kongsikan jawabannya dengan kelas? Oke. Saya rasa Ali cukup memberi uang saku kepada penulis. Kenapa? Karena penulis ini sangat miskin dan dia tiada uang untuk makan sekarang. Jadi kalau Ali bagikan duit, dia tidak perlu lagi hidup dalam kesengsaraan. Oke. Terima kasih Lai. Betul jawaban Lai di situ bukan? Betul jawaban Lai. Agama mengajar kita supaya kasih sayang dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi kita boleh menerima uang saku kepada penulis yang membutuhkan. Selain menerima uang, apa lagi yang boleh kita buat? Oke, Saya akan menerima makanan sama penulis itu bukan duit, sebab kita tidak tahu apa yang akan buat dengan duit itu kan. betul juga. Bijak, Joel. Betul? Oke. Joel kata dia akan memakan makanan dan bukan uang sebab ini dapat mengelakkan penulis membeli barang yang tidak dibutuhkan. Jadi, murid kalau kamu ada uang yang banyak, kamu boleh dermakan contohnya baju yang lama, kalau tidak pakai sudah, kamu boleh dermakan kepada orang yang membutuhkan. Oke. Dan kelas kami, kelas kita sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Windy. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Chloe, Sarah, dan Anna akan membentangkan penggunaan pendekatan, kaedah, dan teknik dalam PDP kumpulan kami. Pertama sekali, saya akan menerangkan pendekatan yang digunakan dalam PDP. Sebelum ini, saya akan menjelaskan definisi pendekatan. Pendekatan bermaksud cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas bagi mencapai maklumat yang ditetapkan.
Terdapat pelbagai jenis pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara pendekatan yang selalu digunakan dalam pengajaran ialah pendekatan induktif dan diduktif. Dan kedua-dua pendekatan ini adalah berpusat kepada murid. Guru hanya berperanan sebagai pembimbing semasa melaksanakan aktiviti berkaitan dengan pendekatan ini dalam pembelajaran murid. Pendekatan yang digunakan dalam PDP kumpulan kami ialah pendekatan diduktif. Apakah pendekatan diduktif? Pendekatan diduktif adalah apabila kami bermula daripada mengemukakan satu konsep dengan menerangkan definisi dan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh atau soalan-soalan atau penyelesaian masalah yang khusus. Cara mudah untuk faham, cuma ingat keyword iaitu umum kepada spesifik. Seperti yang diterangkan terlebih dahulu, pengajaran dan pembelajaran kumpulan kami bermula dengan konsep yang umum, iaitu memperkenalkan keunikan masyarakat Malaysia dari aspek kepelbagaian kaum dan agama. Seterusnya, kami mengajarkan murid-murid tentang tempat ibadat dan juga ajaran penting dalam berbagai agama. Selepas murid-murid dapat memahami tentang ajaran penting dalam berbagai agama, kami teruskan pengajaran dengan bahan yang lebih spesifik. Selepas pengajaran tentang ajaran penting dalam setiap agama, kumpulan kami telah menyediakan beberapa situasi masalah kepada murid-murid. Dalam sesi ini, murid-murid diberikan 2 minit untuk berbincang lalu mengingati semula ajaran yang dipelajari terlebih dahulu, bagi membolehkan mereka menyelesaikan situasi masalah yang diberikan. Pada akhir sesi pengajaran, sesi kuis diadakan sebagai ulang gaji serta menguji dan mengukurkan kefahaman murid-murid terhadap kelas pada hari ini. Seterusnya, kumpulan kami akan teruskan dengan penjelasan terhadap kaedah yang digunakan. Saya akan menerangkan maksud bagi kaedah. Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan teknik, isi pelajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran. Maksudnya, dalam memilih teknik pengajaran, guru akan mempertimbangkan gaya pembelajaran pelajar dan konteks pembelajaran untuk menentukan teknik yang paling sesuai. Selain itu, isi pelajaran yang disampaikan akan disesuaikan dengan tahap perkembangan dan keperluan pelajar serta relevan dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan. Pengajaran akan disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami oleh pelajar. Alat bantu mengajar seperti buku teks, rakaman video, audio, dan lain-lain juga akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Dengan menggabungkan ketiga elemen ini secara bijak, guru dapat mencipta pengalaman pembelajaran yang dinamik dan memastikan bahawa setiap pelajar dapat mencapai objektif pengajaran dengan lebih berkesan. Teknik dalam pengajaran mengikut Kamus Dewan edisi keempat telah membawa maksud bahawa kaedah mencipta sesuatu hasil perancangan, pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Edward M. Anthony, teknik dalam pengajaran merupakan satu taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil maksimum pada waktu mengajar sesuatu ilmu pengetahuan atau kemahiran. Kaedah dan teknik yang kami gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mikro kami adalah melalui perbincangan dan penyelesaian masalah. Melalui perbincangan, pelajar dapat aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berkolaborasi dengan rakan sekelas dan mengembangkan pemahaman
yang mendalam tentang konsep-konsep kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, penyelesaian masalah membolehkan pelajar mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari dalam situasi dunia nyata, meningkatkan kemahiran kritis dan analisis mereka. Seterusnya, saya akan menjelaskan kaedah yang kami gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mikro kami. Antara kaedah yang kami gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran mikro kami ialah kaedah perbincangan. Mengikut Gertrude, perbincangan merupakan satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran. Ini bermakna pelajar berinteraksi antara satu sama lain untuk membincangkan sesuatu isu atau masalah yang dikemukakan. Manakala peranan guru dalam konteks ini adalah sebagai fasilitator yang membimbing dan mengawal proses perbincangan tersebut. Selepas itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah menjalankan kaedah perbincangan dari aspek sebelum, semasa dan selepas. Sebelum perbincangan, guru perlu memilih topik yang sesuai dan relevan untuk perbincangan. Guru juga perlu menyediakan soalan-soalan panduan yang membimbing untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi pelajar. Semasa perbincangan, guru bertindak sebagai fasilitator dengan membimbing dan mengawal proses perbincangan. Guru menggerakkan perbincangan yang aktif dengan bertanya soalan, memberikan dorongan dan mengelakkan dominasi oleh beberapa pelajar sahaja. Setiap pelajar digerakkan untuk mengambil peranan aktif dengan memberikan pandangan dan pendapat masing-masing tentang topik yang dibincangkan. Guru mengamati perbincangan dengan teliti dan memberikan maklum balas kepada pelajar tentang proses perbincangan. Selepas sesi perbincangan berakhir, guru perlu mengimpulkan hasil perbincangan dengan merangkumkan pandangan yang dinyatakan dan menegaskan pengetahuan yang diperolehi. Dalam kaedah perbincangan, guru harus tak bertanggungjawab untuk mencipta situasi di mana pelajar dapat berinteraksi secara aktif, bertukar idea, menyuraikan pandangan dan perbincangan tentang topik atau isu yang diberikan. Dalam contoh ini, kumpulan kami telah memberikan satu situasi untuk perbincangan pelajar yang melibatkan Ari berjumpa dengan seorang pengemis yang meminta duit semasa dalam perjalanannya ke sekolah. Soalan yang kami ajukan ialah, patutkah Ari memberi wang saku kepada pengemis itu? Dalam sesi perbincangan ini, kami menggerakkan pelajar untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya mereka untuk membincangkan situasi yang diberikan. Mereka diminta untuk menyumbangkan idea atau pendapat mereka berdasarkan ajaran agama masing-masing. Setiap pelajar perlu memberikan alasan yang kukuh bagi jawapan yang diberikan oleh mereka. Dengan mengkaji alasan-alasan yang diberikan oleh pelajar, kami dapat menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap topik yang kami ajarkan serta kemampuan mereka untuk menghubungkan isu ke dalam konteks ajaran agama dan nilai-nilai moral. Melalui perbincangan ini, kami berharap pelajar dapat mengembangkan kemahiran berfikir kritis, membuat keputusan yang bermoral dan memahami nilai-nilai kemanusiaan yang penting dalam kehidupan mereka. Selain itu, penyelesaian masalah juga digunakan dalam aktiviti perkumpulan dalam rancangan pengajaran harian kami. Penyelesaian masalah merupakan kaedah pembelajaran yang membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan penyiasatan saintifik, iaitu proses menukar masalah kepada penyelesaian dengan menggunakan pengetahuan yang dipelajari atau kemahiran yang telah dikuasai. Langkah-langkah penyelesaian masalah boleh terbahagi kepada 5 langkah. Yang pertama, mengenal pasti masalah yang dihadapi. Seterusnya, kita perlu mencari maklumat. Yang ketiga, membuat hipotesis berdasarkan maklumat yang dikumpul. Selepas membuat hipotesis, kita perlu menguji hipotesis tersebut. Yang akhirnya, kita perlu menilai
dan membuat rumusan berdasarkan analisis yang telah kita buat. Sekarang, marilah kita lihat kepada penggunaan teknik penyelesaian masalah dalam PDP. Situasi yang diberi dalam aktiviti berkumpulan adalah seperti berikut. Ali berjumpa dengan seorang pengemis yang meminta duit dalam perjalanannya ke sekolah. Patutkah Ali memberi wang saku kepada pengemis tersebut? Langkah yang pertama dalam penyelesaian masalah, mengajar murid-murid untuk mengenal pasti masalah. Jadi, murid-murid perlu membuat pertimbangan antara menderma wang saku atau tidak. Yang seterusnya, murid-murid perlu mencari maklumat berdasarkan situasi tersebut. Jadi, murid-murid perlu memerhatikan situasi dan keadaan pengemis tersebut. Langkah yang ketiga merupakan membuat hipotesis. Hipotesis yang dibuat oleh murid-murid ialah pengemis tersebut memerlukan wang untuk membeli makanan. Yang seterusnya, murid-murid menguji hipotesis bahawa pengemis tersebut sedang menggigil atas kesejukan dan kelaparan yang dialami. Akhir sekali, murid-murid akan menilai dan membuat rumusan berdasarkan situasi yang diberi. Murid-murid berpendapat bahawa pengemis tersebut amat memerlukan makanan sebab dia dalam kelaparan. Jadi, Ali perlu membeli makanan dengan wang sakunya lalu menderma makanan tersebut kepada pengemis tersebut. Setakat ini sahaja pembentangan kumpulan kami mengenai pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan dalam pengajaran. Sekian, terima kasih.